Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So, kita sambung pembelajaran kita. Okey, masih lagi di dalam bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. So, kita akan cover pada 2.2 iaitu pemfaktoran dan 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. So, kita terus pergi kepada 2.2 pemfaktoran, 2.2.1 konsep faktor dan pemfaktoran. So, standard pembelajaran adalah pelajar dapat menghubung-kaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. So, kita tengok apa dia pemfaktoran. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra, dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan yang asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Apa dia kembangan? Kita dah belajar pada video sebelum ini kembangan. So, pemfaktoran adalah songsangan kepada kembangan. Okay, contoh kita tengok dekat sini, misalnya faktor bagi 3P. Okey, apa faktor bagi 3P? Apa yang kita darabkan dia akan menghasilkan 3P, iaitu 1 darab 3P ataupun 3 darab dengan P. Maka faktor bagi 3P ialah 1, 3P, 3 dan juga P. Okey. Seterusnya kita nak tengok faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB. Faktor sepunya terbesar bagi hasil darab ungkapan algebra. So, kita tengok faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tempat dua atau lebih sebutan lain. Faktor sepunya terbesar ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. So, kita tengok tip pemfaktoran ialah yang ni yang saya cakap tadi, songsangan kepada kembangan. Nampak? Ini kita kembangkan faktor adalah songsangan kepada kembangan. Okey, perhatian satu ialah faktor bagi semua sebutan algebra. So, satu ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Okey, kita tengok contoh di sini. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Dia bagi 6H dan 4GH. So, kita dapatkan dua nombor yang kita darab akan menghasilkan nilai 6H, iaitu 1 darab 6H, 2 darab 3H, 3 darab 2H, H darab 6. So, bagi 4GH, 1 darab 4GH, 4 darab GH, 2 darab 2GH, 2G darab 2H, G darab 4H, H dan juga 4G. So, apakah faktor bagi 6H dan juga 4GH? Okay, apa faktor dia? So, faktor dia adalah, kita tengok faktor yang sama 1, 1. 1, 1. Okay, apa lagi faktor dia? 2, 2, 2. Okey, apa lagi faktor dia? 2H, 2H. Apa lagi faktor dia? H, H. Okey. So, faktor sebenarnya terbesar adalah nombor yang terbesar dekat sini, iaitu 2H. Di mana dia boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. So, FSTB dia adalah 2H. Okey, kita tengok pula 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6D, EF. So, bila kita kita dapat dia punya hasil pemfaktoran di sini. Bila kita buat, kita dapat hasil pemfaktoran dekat sini ialah semua 1, kita dapat 3, kita dapat D. Okey, nampak? So, faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF ialah 1, 3D dan juga 3D. Okey, 3D ialah faktor sepunya kerana boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. Okey, pemfaktoran bagi ungkapan algebra. So, standard pembelajaran kita ialah memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. So, kita boleh memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah, ya. So, yang pertama kita nak menggunakan kaedah FSTB, ungkapan algebra boleh difaktorkan dengan mencari faktor sepunya terbesar, iaitu FSTB.
Contohnya untuk ungkapan algebra 8x tambah 12x kuasa 2 boleh ditulis sebagai hasil darab dua faktor seperti berikut. So 4x, contoh kat sini 4x ialah faktor sebenarnya terbesar bagi ungkapan algebra 8x tambah 12x kuasa 2. So kita boleh tulis hasil dua faktor seperti 4x 2 tambah 3x. Nampak? Kalau kita darab, kita akan dapat nilai dia sama iaitu 8. Kalau kita kembangkan, nampak nilai dia sama, 4x tambah 12x. So ini dinamakan pemfaktoran. Okay, so kita tengok contoh. Kita nak tentukan faktor sepunya terbesar bagi ungkapan ini. Okay, nampak tips dekat sini Okay, contoh dekat sini 8x tolak 12x. So kita akan bahagikan dengan, yang pertama kita tengok nombor 4. Okay, nombor 4 boleh bahagi. So kita akan dapat 2x 3x kuasa 2. So dekat sini kita nampak ada x, kita boleh bagi dengan x. Okay, so kita akan dapat 2 dan juga 3x. So ni dah tak boleh bagi apa dah dekat sini kan. So FSTB kita adalah 4x. Okay, FSTB boleh dilakukan dengan kaedah pembahagian berulang. So ini nama dia pembahagian berulang. Okay, semak jawapan anda dengan kaedah kembangan. So kita semak balik, kita dapat tak jawapan dia? Sama tak? So bila kita buat kaedah kembangan, kita akan dapat nilai dia 8x tambah 12x kuasa 2. So jawapan kita adalah betul. So kita tengok soalan nombor 1. A 6H 4GH. So kita nak buat kaedah pembahagian berulang. Kita buat terus kat sini So kita boleh bagi dengan nombor berapa? 2. So 6 bagi dengan 2. So kita akan dapat 3H. Okay, 4 bagi 2 kita akan dapat 2 GH. So boleh bagi lagi tak 3 dengan 2? Okey, nombor dah tak boleh bagi. So kita tengok ada H kedua-dua. So kita boleh bagi dengan H. Ini akan tinggal 3, ini akan tinggal 2 G. So apa dia FSTB dia? Kita akan dapat FTB dia adalah 2H. Okey, kita tengok soalan B pula. 9 C kuasa 2D 3D kuasa 2E 6 DEF. Okay. Kita buat kat belah sini sikit. So kita buat pembahagian berulang. Nampak 9, 3, 6. So kita boleh pakai sifar 3. So 9 bagi 3 kita akan dapat 3. So kita akan dapat 3 C kuasa 2D. Yang ni 3 ni dah mati. So kita akan dapat D kuasa 2E. Kemudian 6 bagi 3 kita akan dapat 2 DE. So boleh bagi lagi tak dengan nombor? Tak boleh. So semuanya ada D. So kita boleh bagikan dengan D. So yang sini tinggal 3C kuasa 2. So D bagi dengan D. So tinggal 1 D kat sini, DE. Bagi dengan D. So kita akan dapat 2EF. Okay, so FSTB dia apa? 3D. Okay, so kita tengok soalan nombor 2 pula. Faktorkan setiap ungkapan berikut. So disuruh faktorkan. Tadi dia suruh cari faktor sepunya. Ini kita kena faktorkan. 3x tambah dengan 15. So kita faktorkan pakai penyeraban berulang juga. So 3 dengan 15 kita boleh bagi dengan 3. So ini tinggal x. So ini 15 bagi 3 kita akan dapat 5. So kita akan dapat faktor sepunya terbesar dia ialah 3. Okay, so maka faktor bagi ungkapan algebra yang berikut ialah 3x tambah 5. Okay, 3x tambah 5. Okey, so sekarang kita buat soalan B pula ya. So kita nak faktorkan ungkapan 7M tambah 21M kuasa 2. So kita buat kaedah pembahagian berulang. Bahagi dengan nombor 7. So kita akan dapat M tambah 3M kuasa 2. So
kita bahagi pula dengan M. So sini kita akan dapat 1 tambah 3M. Okey, maka FSTB dia ialah 7M. Okey, faktor dia adalah 7M 1 tambah 3M. So ini ialah dia punya faktor. Okey, seterusnya kita tengok faktor menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. So kita nak imbas kembali apa dia nombor kuasa 2 sempurna. Okey, contohnya adalah nombor 1 4 9 16 25 36, 49, 64, 81, 100, 121 dan juga 144. Itu adalah contoh nombor kuasa 2 sempurna. So kita tengok dekat sini X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2. So X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua ungkapan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Contohnya kat sini kita tengok X kuasa 2 tolak 4. So 4 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. So kita boleh jadikan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So dia akan jadi X tambah 2 X tolak 2. Okey, kita tengok contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan yang berikut. So kita ada A B kuasa 2 tolak 1. Ingat 1 ni dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. So kita boleh jadikan 1 ni kepada 1 kuasa 2. So bila kita dah dapat, kita boleh buat jawapan dia B tolak 1 B tambah 1. Kenapa jadi macam ni? Kita dah tunjuk kan. Okey, yang awal tadi iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So dia akan jadi A tolak B, A tambah B. Okey, so untuk B pula 9M kuasa 2 tolak dengan 100. So dekat sini 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. So kita akan dapat 3M kuasa 2 tolak dengan 100. 100 pun kuasa 2 sempurna iaitu 10 kuasa 2. So kita akan dapat faktor dia 3M tolak 10, 3M tambah 10. Okey, seterusnya kita boleh juga mendapatkan faktor dengan menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey, satu ungkapan algebra seperti X kuasa 2 tambah 2XY tambah Y kuasa 2 boleh difaktorkan sebagai X tambah Y, X tambah Y. Okey, dia ada 3 langkah. So yang pertama, bandingkan perkali. So contohnya dekat sini kita ada X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. So di sini okey, perkali dia ni adalah A, ni adalah B, ni adalah C Okey, maka A tu adalah 1, B adalah 6, C adalah 8. Okey, langkah yang kedua ialah faktor bagi 8. Kita kena cari faktor bagi C. Okey, faktor bagi 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Okey, namun kita pilih 2 dan 4 kerana dia menepati C, iaitu 2 darab 4 lah 8. Okey. So langkah yang ketiga, 2 dan 4 juga dipilih kerana menepati B ini, iaitu 2 tambah 4 kita akan dapat 6. So hasil tambah C, hasil tambah faktor bagi C tu sepatutnya dia memberikan nilai yang menepati B. Okey, baru jawapan kita betul. Okey, seterusnya kita lakukan langkah yang keempat, iaitu darab silang. So darab silang kita kena darabkan dulu. Di bahagian depan dia X, darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2. Okey, tambah 2 darab dengan 4. Okey, yang bahagian C yang kita pilih tadi 2 dan 4 Okey, tambah 2 darab 4. So kita akan dapat tambah 8. Sama tak? Tambah 8. Okey, nampak? Sama Okey, kemudian yang darab silang tu kita akan darab X ini darab dengan tambah 2, kita akan dapat 2X.
X yang berada di atas ni kita akan darab dengan tambah 4. So dia akan jadi 4X. So dekat sini operasi dia adalah tambah. So kita akan dapat 6X. Sama tak dengan B ni? 6X sama. So bila dah sama, maka faktor bagi X kuasa 2 tambah 6X tambah 8 ialah yang mana? Yang ini. Ini adalah dia punya faktor. So faktor dia ialah X tambah 2 dan juga X tambah dengan 4. Ini adalah dia punya faktor. Okey, kita sambung kepada contoh yang ke-9. Kita nak buat pemfaktoran yang melibatkan pendaraban silang. So faktorkan setiap ungkapan yang berikut. Okey, so untuk soalan A ini, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. So langkah yang pertama, apa dia? Kita perlu dapatkan faktor bagi 9. So faktor bagi 9 kita senaraikan dulu. Negatif 1 darab dengan negatif 9. Okey, faktor bagi 9 negatif 3 darab dengan negatif 3. So kita juga akan dapat 9. So apabila kita dah senaraikan faktor bagi 9, kita kena cuba hasil tambah bagi kedua-dua nombor ini mesti sama dengan perkali di bahagian B ni. Mesti sama dengan negatif 6. So kita cuba negatif 1 tambah dengan negatif 9. So kita dapat berapa? Kita akan dapat yang ini. Jawapannya negatif 10. Sama tak? Tak sama. So yang kedua pula negatif 3 tambah dengan negatif 6. Negatif 3 kita akan dapat negatif 6. Sama tak? Sama. So kita pilih yang ni lah. Okey, so kita buat pendaraban silang. Buat rumah dia dulu. X kuasa 2. So X darab dengan X dengan operasi dia adalah darab. So seterusnya kita buat yang ini, yang C ni. So yang kita dah pilih tadi, negatif 3 darab dengan negatif 3. So kita buat rumah dia. So X darab X, kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan atas. Negatif 3 darab dengan negatif 3, kita akan dapat positif 9. Okay, sama dah dengan yang ini. So sang kita buat darab silang. Okay, X darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3X. X darab dengan negatif 3 juga, kita akan dapat negatif 3X. Dekat sini operasi dia adalah tambah. So negatif 3X kita tambah dengan negatif 3X, kita akan dapat negatif 6X. So sama dengan yang sini. Okey, so apa dia punya faktor? Kita ambil yang bahagian ini. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. So dia punya faktor ialah X tolak 3 dan X tolak 3. So ini ialah dia punya faktor. So kita tengok soalan B pula. M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Okay, sama macam tadi. Kita tengok pendaraban faktor bagi 8 ni berapa? Okay, 1 darab negatif 8. Lepas tu apa lagi? Negatif 2 darab 4. Okey, apa lagi? 2 darab negatif 4. Okey. So sekarang kita kena pilih. Okey, yang mana satu yang menempati negatif 2 ni? Kita kena tambah. Yang operasi dia tambah 1 tolak 8. So kita akan dapat negatif 7. Tak sama. Negatif 2 tambah 4, kita akan dapat positif 2. Okey, 2 tambah negatif 4, kita akan dapat negatif 2. So kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini sebab dia menempati yang ini, negatif 2. So kita buat darab silang M dengan M. So kita akan darabkan M darab dengan M. So kita akan buat rumah dia, dapat M kuasa 2. So bahagian sini yang kita telah pilih tadi 2 dan juga negatif 4. Kita tulis 2 negatif 4. Operasi dia darab. So kita akan dapat negatif 8. Dah sama dah dengan sini. Okey, sekarang kita buat darab silang. M darab 2. So kita akan dapat 2M.
M darab negatif 4, kita akan dapat negatif 4. M operasi dia tambah. So 2 tambah negatif 4, kita akan dapat negatif 2M. Sama tak dengan ini? Sama. So apa faktor dia? Faktor dia ambil yang ini. M tambah 2. Ni tambah lah. Kita tak tulis positif tapi dia tambah lah. Positif 2 ataupun tambah 2. So lagi satu, M tolak 4. So faktor dia ialah M tambah 2. M tolak 4. Okay, sekarang kita nak tengok menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okay, contohnya di sini AB tambah AC tambah BD tambah CD. So kita tengok, okay, AB dan juga AC. Kita boleh pakai hukum kalis sekutuan dekat sini. Kemudian kita boleh tambahkan BD tambah dengan CD. Sebab dia punya ni kamu nampak sama. Okey, kemudian kita gunakan hukum kalis agihan pula. Kita keluarkan A, B tambah C, kemudian D, B tambah C. Nampak sama B tambah C, B tambah C. So kita akan dapat faktor dia. A tambah dengan D, A tambah dengan D yang dekat luar ni. Dan satu lagi B tambah C. So kita boleh menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okay, so pemfaktoran boleh dilakukan seperti berikut. Contoh 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 3. So 2x kuasa 2 tambah 6x tambah x. Nampak tak? Ini hukum kalis ni tambah 3. So 2x, x tambah 3 tambah x tambah 3. So 2x. So yang ini kita akan tambahkan 2x tambah 1 dan x tambah 3. So kita tengok contoh 12. Faktorkan setiap ungkapan yang berikut. PQ tambah QR tambah PS tambah RS. So tengok, okay, apa yang sama dekat sini? PQ dengan QR. So kita sekutukan dia, PQ tambah QR. Kemudian satu lagi kita tambah dengan PS tambah dengan RS. So kita gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya di dalam satu kurungan. Okey. Selepas kita gabungkan sebutan tersebut, kita boleh keluarkan dia punya faktor sepunya dia. Iaitu yang ni Q lah. Q P tambah R. Kita tambahkan dengan, okey, yang ini pun sama, kita keluarkan yang sama iaitu SP tambah R. So hasil akhirnya kita akan dapat Q tambah S dan juga P tambah R. Okey, so kita tengok contoh B pula. 2px tolak 2px tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. So dekat sini, okay, kita gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya di dalam satu kurungan. So kita ambil 2px dengan tolak py. P dengan p. So kita gabungkan dia dekat dalam satu kurungan. 2px tolak 4py. Okay, kemudian kita buat apa lagi? Tolak dengan 3qx. Sebab ini tolak, so kita tulislah tolak di luar. 3qx tambah dengan 6qy. Tapi sebab kita dah letak tolak ni dekat luar, negatif, so dekat dalam ni kita kena, sebab dia nombor dia positif kan, so nak jadikan dia nilai dia positif, so kita kena letak negatif lah dekat sini. Negatif 6qy. Okay, so negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Okay, so sekarang kita keluarkan dia punya faktor sepunya. Kita boleh keluarkan dekat sini 2p. Sebab sini 4 kan. So kita boleh keluarkan 2p. So 2p kurungan x tolak. Okay, ni dah kita keluarkan 2p. So dekat dalam dia akan jadi 2 lah. Sebab 2 darangan 2, dia dapat 4. 2y. 2y. Okay, so dekat sini tolak 3 dengan 6. So kita boleh keluarkan 3 lah.
3 dan juga Q. So dia tinggal X tolak. Okay, so kita dah keluarkan 3. So dekat sini jadi 2 Y. Okay, bila dah sampai kat sini, kita boleh selesaikan yang ini dengan yang ini. Kita gabungkan 2P tolak 3Q. Okay, satu lagi faktor dia adalah X tolak 2Y. So ini adalah dia punya faktor. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, lantai di sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat dan sebidang permainan ini berukuran 3 meter panjang dan 2 meter lebar, dibentangkan dalam sebuah bilik. Okey, hitung luas lantai yang tidak ditutupi oleh permainan ini. So ini adalah luas bilik lah keseluruhan. Okey, ini adalah dia punya permai dan ni 2 darab 3 meter. Okey, itu dia punya luas. So dia nak luas yang tidak ditutupi oleh permainan ni, yang mana yang inilah. Yang berada di bahagian luar. So macam mana kita nak dapatkan luas lantai yang tidak ditutupi oleh permainan ni? So dia dah bagi dah luas bagi lantai inilah. Kita kena dapatkan luas bagi lantai yang kita tolak dengan luas bagi permainan ni. So berapa luas bagi lantai? Kita buat panjang, kita buat lebar lah. So kita tahu rumus bagi luas adalah panjang darab dengan lebar. So panjang Y tambah 2. Okay, lebar dia 2Y tolak 1. So kita perlu selesaikan. So kita akan dapat 2Y kuasa 2 tambah 4Y tolak Y tambah tolak jadi tolak 2. So kita akan dapat 2Y kuasa 2 tambah 4Y tolak Y, kita akan dapat tambah 3Y tolak 2. So macam mana nak dapat yang tidak ditutupi? Kita tolaklah dengan luas bagi permainan ni. So tolak dengan berapa? Tolak dengan 2 darab dengan 3. So kita akan dapat 2Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2 tolak dengan 6. So kita akan dapat luas kawasan lantai yang tidak ditutupi oleh permainan ni 2Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 8 kuasa 2 ataupun meter persegi. So itu untuk A. Untuk B, okay, Felisa ingin menutupi keseluruhan lantai bilik. So dia nak tutup semua dengan permainan ni yang sama saiz 2 darab 3 meter ni. Nyatakan berapa bidang permainan ni yang perlu dibeli. Sekiranya nilai Y sama dengan 2. So kita perlu masukkan nilai Y ni ke dalam luas lantai yang tidak ditutupi oleh permainan ni. So kita masukkan Y sama dengan 2. 2 kuasa 2, masukkan nilai Y tu ya, tambah 3 2 tolak 8. So bila kita jalankan operasi, kita akan dapat 8 tambah 6 tolak 8. So kita akan dapat nilai dia ialah 6 6 ni unit dia apa? Meter persegi. So luas lantai yang tidak ditutupi oleh permainan ni, yang kita perlu beli permainan itu adalah 6 meter kuasa 2. So kita tengok kat dalam dia punya penyataan ini, sebidang permainan ni, lantai di sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat dan sebidang permainan ni, ini adalah satu bidang permainan ni. So satu bidang permainan ini luas dia berapa? 2 darab 3 tadi,
6 meter kuasa 2. So berapa bidang yang kena beli? Sebab dia tak tanya berapa luas dia tanya berapa bidang. So dia nak beli permainan yang sama saiz. So sama dengan 1 bidang. So dia kena beli satu lagi bidang permain dan ni baru dapat menutupi luas bagi lantai tersebut. Okey, sekarang kita nak tengok 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. So standard pembelajaran ialah melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. 2.3.1 penambahan dan penolakan ungkapan algebra. So kita tengok contoh 14. Permudahkan 2x tolak 2 4x tambah 5. So untuk soalan ini, yang pertama kita tengok dekat sini ada darab main kat sini. So kita perlu kembangkan terlebih dahulu. So kita akan dapat 2x kuasa 2 tolak 2 darab dengan 4x. So kita akan dapat tolak 8x. Tolak 2 darab 5. So kita akan dapat tolak 10. So di sini kita boleh keluarkan dulu 2. So kat dalam tinggal 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. So macam ni kita boleh selesaikan guna pendaraban silang. Okey. So saya buat kat atas lah pendaraban silang. Kita buat yang kat dalam kurungan je. X. Okey, so kita buat darab silang. Kita buat rumah dia dulu. So dekat sini kita ada negatif 5. So faktor dia kita boleh dapatkan faktor bagi negatif 5. Negatif 5 darab dengan 1. So kita akan dapat negatif 5. Okey, seterusnya x kuasa 2, yang ini negatif 5 darab 1 dapat negatif 5. Okey, x darab negatif 5 kita akan dapat negatif 5x. X darab 1 kita akan dapat, ini operasi dia tambahan x. So kita akan dapat negatif 4x. So samalah negatif 4x. So ini adalah dia punya faktor. So faktor dia adalah 2 x tolak 5 x tambah 1. Okey, untuk soalan B, ini pun kita perlu kembangkan terlebih dahulu. Kita akan dapat 4w kuasa 2. Okey, 4w tolak 2. 4w darab tolak negatif 2. So kita akan dapat tolak 8w. Okey, kemudian kita tolak dengan 5. So ini pun kita buat pendaraban silang. So kita buat 2w darab dengan 2w. Okey, so faktor bagi negatif 5 ni negatif 5 dan 1. Kita akan cuba dulu tengok yang mana yang bersesuaian. So 2w darab dengan negatif 5. So kita akan dapat negatif 10w. 2w darab dengan 1 kita akan dapat 2w. So operasi dia tambah negatif 10w tambah 2w. So kita akan dapat negatif 8w. So sama 8w. 5 darab 1 kita akan dapat negatif 5. 2w darab 2w akan dapat 4w kuasa 2. So ini adalah dia punya faktor. So faktor dia ialah 2w tolak 5 dan juga 2w tambah 1. So kita nak tengok pula menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang sama. So macam mana kita nak buat bila penyebut dia ialah sama. Okey, lagi mudah lah kan sebab penyebut dia sama. So 4a per 5 tambah 3a per 5. So bila penyebut sama kita hanya tambah nombor di bahagian atas. So 4a dengan 3a kita akan dapat 7a per 5. Ok,
Okey, so untuk soalan B, y per 2x tolak 3y per 2x. So kita hanya libatkan nombor di bahagian atas. Y tolak 3y, so kita akan dapat negatif 2y. Bahagi dengan 2x. So 1 dengan 1 boleh mati, so dia akan jadi negatif y per x. Okey, untuk C, x tambah 2 bahagi 5 W tolak x tolak 5 per 5W. Okey, so dekat sini kita nampak dia punya bawah dia dah sama, x tambah 2. Kita gabungkan dia tolak dengan x tolak 5 bahagi dengan 5W. So kita akan dapat x tambah 2. Okey, tolak dengan tambah akan jadi tolak x. Okey, tolak dengan tambah, nampak tolak dengan tambah, negatif akan jadi positif 5. So kita akan dapat per 5W tadi ya. So apa yang akan kita perolehi dekat sini? X tolak dengan x, so dia akan matilah. X tolak x, so x dah habis. Tambah 2 tambah 5 akan jadi 7 per 5W. Okey, so kita akan tengok pula menambah atau menolak pecahan algebra yang penyebutnya tak sama. So kalau tak sama, nak kena buat apa? Nak kena samakan dia punya penyebut. So untuk A, 3 per 4y tolak 1 tolak 1 per 2y. So tak sama nampak nombor dia ni 4y ni 2y. So ini kena darab dengan 2 lah, sebab kita nak samakan dia punya penyebut. So 3 per 4y tolak 2 per 4y. So bila dah sama penyebut, kita boleh selesaikan. So 3 tolak 2, kita akan dapat 1 per 4y. Okey, untuk B pula, 4 per rs tolak 2r per s. So dekat sini kita tengok apa yang tak sama. Penyebut dia ni ada r, yang ni tak ada r. So darablah dengan r. Yang atas pun kena darab dengan r. So kita akan dapat 4 per rs tolak dengan 2r, sebab dia 2 jadi r kuasa 2 bahagi dengan rs. So boleh selesaikan tak 4 tolak 2 rs? Tak boleh. So kita tinggal je lah. Ini dia punya jawapan. Okey, kita tengok pula penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya. Okey, kalau dia tak ada faktor sepunya, nak buat macam mana? Okey, so kita tengok 5x per 3 tolak 3x per 2. So kalau tak ada faktor sepunya, kita darab lah. Kita tengok ini 3, so ini darab dengan 3, darab dengan 3. So yang ni 2, yang ni darab dengan 2, darab dengan 2. So kita akan dapat 10x bahagi dengan 6 tolak 9x per dengan 6. So kita akan dapat 10x tolak 9x, akan dapat nilai dia x lah, bagi dengan 6. Okey, so ni 2a per 3 tambah b per 2c. So dia tak ada faktor sepunya, kita kena samakan lah dia punya pembawah, macam yang kita belajar sebelum ni lah. So ni 2c, ini 3. So nak samakan, okey, yang ni kita kena darab dengan 3, yang ni pun darab dengan 3. Yang ni darab dengan apa? Yang ni kena darab 2c. Yang atas pun kena darab dengan 2c. So yang atas akan jadi 4ac per dengan 6c tambah dengan 3b bahagi dengan 6c. So kita akan dapat 4ac tambah 3b bahagi dengan 6c. So tak boleh nak permudahkan, inilah dia punya jawapan. Okey, sekarang kita nak tengok contoh penyebut pecahan yang mempunyai faktor sepunya. Okey, kita tengok soalan A, 1 per 4p tambah 4 per 6p. So kita cuba dapatkan dulu dia punya faktor sepunya, 4p dan juga 6p. So kita jalankan pembahagian. So
faktor sembunyi dia adalah 2P lah di sini. So ni kita akan dapat 2, ini kita akan dapat 3. Okey. So kita boleh samakan dia punya bawah. So 1/4P tambah dengan 4/6P. So nak samakan dia punya pembawah. Okey, 6 kita darabkan dengan 2, 4P kita darabkan dengan 3. So 6P darab dengan 2, atas pun darab dengan 2. Okey, 4P kita darab dengan 3, 1 darab dengan 3. So kita akan dapat 3/12P tambah dengan 8/12P. So kita boleh selesaikan, kita akan dapat 11/12P. Okay, so untuk soalan B pula, kita tengok 4R dan juga 14RS. So kita dapatkan dia punya faktor sepunya, iaitu kita boleh dapatkan 2R. So kita akan memperoleh di sini K2 dan juga 7. Hanya tinggal S lah kat sini. So 4R darab dengan 7S, 14R S darab dengan 2. So M pada dengan 4R tolak 5M tolak dengan 14RS. Okay, 14RS ni kita darabkan dengan 2, atas darab dengan 2. So 4R darab dengan 7S, M darab dengan 7S. So kita akan dapat 7MS bahagi dengan 28RS. Okay, tolak dengan 5 darab 2, 10M. Okay, bahagi dengan sama juga, kita akan dapat 28RS. So akhir sekali kita akan memperolehi 7MS tolak 10M bahagi dengan 28RS. So tak boleh simplify dah. Inilah dia punya jawapan akhir. So sekarang kita nak tengok 2.3.2, pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Standard pembelajaran ialah melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okay, so kita imbas kembali M bahagi dengan Mn. So kita boleh matikan M, so dia akan jadi 1/n. Okay, 2S kuasa 2 bagi 8SP. So kita boleh matikan S dengan S. So hasil akhir dia ialah S bagi 4P. Okay, so imbas kembalilah sedikit 1/x bahagi 1/x. So ingat, kalau bahagi kita jadikan dia darab, pecahan yang belah sini kita perlu ubah. So dia akan jadi, bila kita matikan, jadi nilai dia 1. Okey, so untuk mendarab dan membahagi ungkapan algebra, anda perlu memfaktorkan ungkapan tersebut, kemudian memasukkannya sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebutnya. Okey, contoh 2P tambah 4 bahagi P kuasa 2 tolak 4 boleh ditulis sebagai 2P tambah 4 kita bahagikan dengan P kuasa 2 tolak 4. So faktorkan dia punya pengangka, sekiranya boleh faktor, kita faktorkan pengangka dia. So dia akan jadi 2P tambah 2. So permudahkan ungkapan dan sebutan yang sama. So dekat sini dia punya penyebut pun kita boleh faktorkan. P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, dia akan jadi P tambah 2, P tolak 2. So kita boleh matikan. So dia tinggal 2 perkan dengan P tolak 2. Okay, so proses ini memerlukan kemahiran pemfaktoran yang telah kamu pelajari sebelum ini. So kita tengok contoh 19. Okay, A kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 2AB. Kita darab dengan B kuasa 2 per dengan 1 tambah A. Dan kita faktorkan terlebih dahulu. Okay, ingat tak pemfaktoran kuasa 2 sempurna? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So 1 ni adalah kuasa 2 sempurna. So kita boleh buat A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia akan jadi A tolak B, A tambah B. So yang ni kita boleh jadikan dia kuasa 2
sempurna. Faktor kuasa 2 sempurna. So dia akan jadi A tolak 1, A tambah 1. Okey, bahagikan dengan 2, A, B. So kita darabkan dengan B. B ni kita boleh faktorkan jadi B darab dengan B. Okey, kemudian 1 tambah A. So kamu tengok dekat sini, A tambah 1 sama dengan A tambah 1. So ini kita boleh matikan. Okey, kemudian kita ada B dan kita ada B di sini. So 1, 1. So dia akan tinggal B yang dekat sini. So B, A tolak 1. Okey, bahagikan dengan 2, A. So kita dah permudahkan ungkapan ini. Okey, kita tengok contoh B. H tambah K kuasa 2 per dengan 2K tolak H darab dengan 6K tolak 3H. So kita akan bahagi dengan H kuasa 2 tolak K kuasa 2. So dekat sini kita perlu faktorkan terlebih dahulu. H tambah K kuasa 2 dia sama dengan A tambah B kurungan kuasa 2. So dia akan jadi A tambah B, A tambah B. Okay, so dia akan jadi H tambah K 2 kali lah. H tambah K. Okey, seterusnya perkan dengan 2K tolak H. Okey, darab dengan, okey, nampak tak 6K dengan 6K tolak 3H. So kita boleh keluarkan, okey, faktor dia kita boleh keluarkan 3 kat sini. So 3 2K tolak H. Okey, bahagi dengan H kuasa 2 tolak K kuasa 2 ni. So kuasa 2 sempurna. So kita boleh pakai yang ini tadi. Jadi H tolak K, satu lagi H tambah K. So kita boleh matikan. Matikan 1, matikan 1. 1. Okey, nampak 2K tolak H pun boleh matikan dengan yang ni. 1, 1. So kita akan dapat permudahkan bila kita dah permudahkan ungkapan yang sama tadi. 3 H tambah K bahagikan dengan 2. 2 ni kita dah mati tadi ya. Bagikan dengan H tolak K. So ini adalah jawapannya. Okey, kesimpulannya apa yang telah kamu mempelajari okey, iaitu yang pertama pemfaktoran. Okey, apa dia pemfaktoran? Proses menulis suatu ungkapan algebra sebagai hasil darab 2 atau lebih sebutan atau ungkapan algebra. So pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangan. Kemudian kita dah tengok penambahan dan penolakan. Sebelum menambah atau menolak dua pecahan algebra, kena semak dulu dia punya penyebut. Jika penyebut tak sama, kita perlulah samakan dia punya penyebut. Okey, seterusnya adalah pendaraban dan pembahagian. Okey, laksanakan pemfaktoran kepada ungkapan jika perlu sebelum pembahagian dan pendaraban dilakukan. So, itu sahaja untuk bab yang kedua. So, nanti kita akan tengok video untuk bab seterusnya iaitu bab 3. So, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum dan bye.